Video ini dibawakan kepada anda oleh Upskill Learning PLT, penganjur kursus dan program face-to-face dan online yang berdaftar dengan HRDF. Subscribe ke channel Azahan Safety Man untuk dapatkan kursus online percuma setiap minggu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang dan selamat kembali ke channel Azahan Safety Man. Channel yang memberikan jawapan kepada segala persoalan OSH anda. Dan dalam video ini, kita akan membuat rumusan kepada sesi review draft peraturan USH 20XX yang telah kita adakan tempoh hari. Ini penting kepada anda yang nak berhijrah ke ISO 45001 ataupun sudah pun berhijrah kepada ISO 45001 kerana perubahan dalam perundangan adalah opportunity kategori B. Dan seperti yang anda tahu, dalam hazard identification sekarang ini kita nak kena establish satu method untuk buat assessment kepada opportunity yang mungkin boleh berlaku memberi impact kepada organisasi kita. Dalam video ini saya akan kongsikan kepada anda dua perkara, iaitu yang pertama perubahan yang saya suka, yang saya rasa memberi impact positif kepada kita semua, dan kemudian yang kedua komen-komen yang saya rasakan perlu diberikan kepada JKKP untuk menambah baik draft yang telah diberikan ini. Dan ini penting kepada kita sebab kita yang akan enforce, kita yang akan practice dan kita yang akan establish perubahan-perubahan ini di tempat kerja kita nanti selepas ini diwartakan. Baik, mari kita mulakan sekarang dengan perkara yang pertama. Perkara pertama yang saya suka tentang draft ini ialah tentang chemical registernya. Perkataan use telah ditiadakan dan kemudian telah digantikan dengan 3 perkataan baru, iaitu process, produce and stored. Sebenarnya perkataan use tu dah cover kepada 3 definisi ini. Namun pada pihak management dan juga pekerja yang tidak kompeten dan juga tidak pernah belajar tentang OSHA, tidak pernah menduduki kursus Occupational Safety and Health Officer, mereka merasakan yang kita bukannya tempat buat bahan kimia, so benda ni pun benda biasa-biasa aja. Ceritanya benda-benda yang biasa itu selagi ianya berbahaya kepada kesihatan, maka ianya perlu diuruskan tertakluk seperti di bawah USH Regulation 2000. Dan sekarang ni kita nak improve kepada 20XX lah. Baik. Dan kemudian dalam chemical register, dulu kita cuma ada beberapa item je. Nama bahan kimia, safety data sheet, alamat dan kemudian kuantiti guna sebulan ataupun setahun mana yang digunakan. Sekarang ada tambahan dengan yang pertama ialah kena tambah physical state kepada senarai bahan kimia tu. So contohnya kita ada ammonia. So ammonia tu dalam bentuk sebuk ataupun dalam bentuk solid ataupun dalam bentuk macam mana. So ini bagus sebab kita akan jadi lebih clear, especially kepada tim emergency response. So mereka dapat better idea apa yang mereka akan berhadapan bila berlaku kecemasan nanti. Dan kemudian yang kedua ialah hazard classification. So hazard classification ni merujuk kepada jadual pertama dalam kelas tu lah. Dan ini pun ada dinyatakan dekat dalam safety data sheet. So kita nak masukkan hazard classification setiap bahan kimia tu sekali dalam chemical register kita. Baik. So, lagi satu perubahan positif yang saya nampak dalam chemical register ialah chemical register ni kena hantar kepada JKKP setiap tahun sebelum 31 hari bulan, seperti sama dengan JKKP 8. Satu masa dulu kita tak pernah nak hantar tiap-tiap tahun ni. Yang kita hantar ialah bila kita nak buat CHRA, betul? Okay. So ini adalah berdasarkan kepada kajian loading capacity Sungai Kim Kim. Sebab kita ada berlaku satu insiden selepas daripada Sungai Kim Kim tu, semua dah balik rumah, dah mula bersekolah dan tiba-tiba ada budak-budak sekolah ni dia muntah-muntah
tak diketahui apa puncanya dan disuspek adalah keadaan loading ini. So, chemical register ini akan membantu kepada jabatan-jabatan yang berkaitan untuk membuat kajian, analisa dan juga siasatan atas fenomena-fenomena keadaan-keadaan yang mungkin berkaitan dengan bahan kimia dekat kawasan industri. Perubahan kedua yang saya suka dalam draft ini yang diperkenalkan ialah tentang assessment of risk to health. Sekarang ni ada dua kategori, iaitu full dan juga simple. Yang full adalah apa yang kita dah ada sekarang ni, CHRA yang dilakukan oleh Hygiene Tech. Dan kemudian simple assessment pula boleh dilakukan oleh trained personnel. So, bermaksud kita akan ada satu lagi jenis assessment yang mana bagi saya ianya positif sebab kita dulu lakukan CHRA selepas kita kumpul perubahan-perubahan tu lepas setahun, lepas 2 tahun, which is to me terlalu lama sebab dah berlaku pendedahan di situ. So, dengan pengenalan simple assessment of risk to health ni, ianya membantu management tempat kerja itu untuk bertindak lebih awal dan kenal pasti apakah bahaya-bahayanya kepada pekerja dan tindakan-tindakan yang boleh diambil untuk memastikan pekerja yang mengendalikan bahan kimia itu selamat dan juga sihat. Perubahan ketiga yang saya sangat suka dekat sini ialah new clause, hygiene facilities and practices. Untuk pekerja-pekerja yang terdedah kepada bahan kimia dalam skedul 3, dalam skedul 3 ni ada 5 bahan kimia iaitu asbestos, lead, mercury, pesticide, silika, kristalin. Itu 5 tu je. So kepada pekerja yang terdedah kepada 5 bahan kimia ni, mereka perlu dilindungi dan majikan kena provide adequate changing room, locker, washing and shower facilities. So bermaksud ada fasiliti tambahan yang nak kena diberikan kepada mereka. So syarikat-syarikat pesticide yang saya tahu Rentokil je lah, yang lain saya tak ingat. Mereka perlu provide facility ni. So which become another list of opportunity yang nak kena senaraikan. Yang ini bagus sebab 5 bahan kimia ni memang 5 bahan kimia yang berbahaya dan kalau terdedah kepada golongan yang vulnerable, contohnya kanak-kanak dan juga warga emas, memang bahan kimia ni akan memberikan kesan yang sangat-sangat serius. Jadi itu adalah 3 perubahan positif yang saya nak highlight kepada anda dan sekarang saya akan kongsikan kepada anda senarai finding-finding yang telah saya jumpai. Yang pertama di bahagian new part competent person di dalam senarai UHD, dekat bahagian competent person, page 12, ada dinyatakan yang OHD kena hantar report, medical surveillance dan juga medical removal protection, tapi tak dinyatakan nak submit kepada siapa. Itu problemnya. So itu ialah komen yang pertama. Komen yang kedua adalah tentang assessment tadi, full and simple. Mereka nak cadangkan supaya requirement 5 tahun, setiap 5 tahun mesti dilakukan CHRA untuk dipadamkan. So maksudnya dah tak ada lah. So saya nak cadangkan dekat situ supaya ianya maintain. Why? Sebab kita masih lagi ada geng-geng majikan yang save cost ni untuk mengelak daripada kena buat CHRA atas alasan yang tempat kita tak ada perubahan, bahan kimia kita sama je, mana ada ubah-ubah, semua mesin kita pun sama-sama,
So saya takut, contohnya macam dia pasang kipas. Kipas tu macam tu sahaja dan kemudian lepas pasang tak ada program maintenance. So itu berbahaya dan boleh mengakibatkan pendedahan yang tak perlu kepada pekerja. Jadi sebab itu saya cadangkan supaya requirement 5 tahun itu dikekalkan untuk tempat kerja yang macam ni. Jadi kita nak pastikan pekerja-pekerja sentiasa dilindungi. So terutama sekali dekat tempat yang merasakan mereka tak ada perubahan signifikan. So 5 tahun sekali wajib. Yang seterusnya, finding yang ketiga ialah tentang relabeling, page 27. So ada dinyatakan dekat situ relabeling wajib untuk kontainer yang 125 ml dan ke bawah. Ini ialah 230 ml. So 125 ml tu lebih kecil lah. Jadi adakah yang lebih besar daripada 125 ml macam ini perlu ada relabeling ataupun tidak? So tidak dinyatakan dengan jelas dekat situ. Jadi saya highlight dekat situ, perlu dinyatakan dengan jelas apa nak buat dengan yang lebih daripada 125 ml. Adakah mengikut kelas punya labeling ataupun cukup dengan hanya menulis nama chemical ataupun product identifier sahaja. So itu yang saya minta supaya dijelaskan lagi. Dan yang keempat, yang terakhir, tentang medical surveillance. So dekat dalam ni ada dinyatakan yang medical surveillance boleh dibuat oleh 2 orang. Itu yang pertama, occupational health doctor, dan kemudian yang kedua, safety and health officer who is also a medical practitioner. So soalan yang saya nak tanya ialah, adakah safety and health officer yang juga doktor ataupun doktor yang jadi safety and health officer ni mempunyai kuasa sama macam UHD ataupun tidak? Sebab kita ada kompetensi yang jelas dekat situ. Kita ada UHD dan kita ada safety and health officer. Kita tak ada doktor yang jadi safety and health officer, so dia ni tertakluk dekat bawah yang mana? Dan kemudian terminologi medical practitioner ni pun, terminologi medical practitioner ni pun kita nak kasih jelas, sebab medical practitioner ada banyak jenis medical practitioner. Ada yang general practitioner dan kemudian ada yang specialist. Contoh, kalau doktor pakar kulit, adakah dia boleh buat medical surveillance? Jadi itu yang kita nak tanya. Sebab sekiranya yang ini terlalu general, takut-takut ada yang mengambil kesempatan. Alright. Jadi begitulah rumusan kepada review draft peraturan USH 2000 yang anda boleh gunakan untuk advise majikan anda. Pastikan bila anda advise pada majikan anda bagi tahu sekali bagaimana perubahan ini akan memberi impact kepada OSH management system anda dan juga memberi impact kepada organisasi anda, sebab itu yang paling penting. Okey. Sekiranya anda rasakan yang anda belajar sesuatu dan rasakan video ini ada manfaat, mohon klik like dan kemudian subscribe kepada channel kami. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang lain. Tomak Ninah and be safe. Azahan, Safety Man.